Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan Hadirin yang sekalian, ada. sepanjang majlis berlangsung diharapkan agar para hadirin dapat mengurangkan pergerakan keluar dan masuk dewan untuk melancarkan perjalanan majlis dan mengelakkan gangguan teknikal. Mematikan telefon bimbit atau meletakkannya dalam mode senyap. Terima kasih. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pintar Kedarai. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Ustaz Abdul Halim bin Awang, Ilahi Sulong, pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin. Yang berusaha Ustaz Zainuddin Melate, pengerusi Pusat Islam Al-Muttaqin IPGM Kampus Datuk Razali Ismail, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah kanan, para pensyarah, staf bukan akademik, barisan jawatan kuasa perwakilan pelajar sesi 2024-2025, barisan jawatan kuasa Madinah Ramadan sesi 2024. Seterusnya, siswa-siswi guru Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Datuk Razali Ismail sekalian. Selamat datang ke majlis pelancaran program Madinah Ramadan IPGM Kampus Datuk Razali Ismail bagi tahun 2024. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama
pada hari ini di Dewan Al-Farabi bagi menjayakan Majlis Pelancaran Program Madinah Ramadan bagi tahun 2024. Majlis diteruskan lagi dengan tayangan video gimmick pelancaran program Madinah Ramadan. Untuk maklumat hadirin, video gimmick yang ditayangkan itu tadi telah disediakan oleh Lajnah Komunikasi, Teknologi dan Penerbitan Pusat Islam Al-Muttaqin. Dipersilakan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو نبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا Terima kasih diucapkan atas tayangan video gimmick sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan berjemput yang berusaha teknologis Dr. Pajuzi bin Awang untuk menyempurnakan gimmick perasmian diiringi yang berusaha Ustaz Zainuddin bin Latih, pengurusi Pusat Islam Al-Muttaqin IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzin bin Awang dan tetamu kehormat atas penyempurnaan gimik perasmian sebentar tadi. InsyaAllah, edaran tabung infak Madinah Ramadan berserta mutawang amal akan dijalankan oleh ahli jawatankuasa majlis. Majlis akan diteruskan lagi dengan ceramah yang akan disampaikan oleh tetamu istimewa yang dijemput khas dari Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZAR. Sebelum beliau memulakan ceramah, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak biodata beliau. Ustaz Abdul Halim bin Awang Alai Sulong dilantik sebagai ahli jawatankuasa syariat Amanah Saham Darul Iman pada 28 April 2017. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda syariat Jaid dari Universiti Islam Madinah Arab Saudi pada tahun 1995 dan ijazah sarjana fiqh dan usuluddin dari Universiti Darul Hadis Al Hasaniyah Rabat Morocco pada tahun 1997. Kini beliau sekarang sedang menyambung pelajaran di peringkat ijazah kedoktoran PhD di Universiti Malaya. Seterusnya, beliau merupakan pensyarah pengajian kontemporari Islam dari tahun 1998 sehingga sekarang di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZAR. Tenaga pengajar dalam slot rancangan agama Fiqh Muamalat di Radio Terengganu FM dari tahun 2004 sehingga sekarang dan penceramah dan pakar motivasi di Institut Latihan Islam Malaysia Wilayah Timur dari tahun 2010 sehingga sekarang. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Ustaz Abdul Halim bin Awang Alai Sulong untuk menyampaikan ceramahnya. Untuk makluman hadirin sekalian, tajuk yang akan disampaikan oleh beliau ialah Ramadan Berkat Taqwa Meningkat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan pengerusi yang bahagia, yang berusaha, Dr. Pajuzin bin Awang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, kampus Datuk Razali Ismail. Kemudian juga kepada Tuan Pengarah Pusat Islam, Ustaz Zainuddin bin Latif, dan juga semua ahli jawatan kuasa ada program Madinah Ramadan, dan juga semua kepada staf kaki tangan, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan muslimina dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini 29 hari bulan Syakban, hari melihat anak bulan Ramadan. Di petang ini ada petang mencerak anak bulan Ramadan, itu 29 hari bulan. Jadi anak bulan Ramadan ini dan juga anak-anak bulan yang lain adalah suatu perkara yang lumrah lah. Itu akan dicerak pada 29 hari bulan. Tidak kiralah bulan Muharram ke, bulan Safar ke, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ke, semua bulan ini akan dicerak pada 29. Cuma untuk yang rasminya adalah 3 hari saja, 3 kali saja yang dicerak pada setiap tahun, iaitu 1 Ramadan,
1 Syawal dan 1 Zulhijjah. Itu yang rasmi. Ada pun yang tidak rasmi setiap bulan. Program pencerapan ini dibuat terutamanya di Balai Cerap Merang UNIZA, iaitu yang dibuat setiap bulan. Tak ada apa-apa masalah untuk siapa-siapa nak menyertai proses pencerapan itu, tidak ada perlu rasmi apalah, boleh pergi begitu saja tiap-tiap bulan di Merang. Di Merang tiap-tiap bulan kalau ada siapa yang nak pergi tengok, boleh macam mana proses itu dilakukan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Setengah ulama mengatakan disunatkan bila sebut Ramadan disebutkan bulan di depannya, kerana mengambil daripada amalan Al-Quran yang menyebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu setengah ulama lah, mereka mengatakan bahawa bulan yang bermula dengan huruf Ra ini hendaklah dimulakan dengan menyebut bulan, itu bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Rabiul Al-Awwal dan Rabiul Akhir. Itu huruf Ra yang ada di depannya. Jadi bulan Islam kita ini tuan-tuan tidak boleh lebih dari 31. Sama ada 29 ataupun 30 saja. Jadi siapa-siapa yang dah puasa 30, lalu dia sampai ke negara yang masih puasa lagi, dia boleh raya senyap-senyap. Kerana bulan Islam tidak boleh lebih daripada 30. Jadi mengikut kepada data pada petang ini, kita tengok sendiri dalam takwim yang dikeluarkan, takwim semayang yang dikeluarkan itu dia ada data di bawah dia. Itu data umur anak bulan pada petang ini. Jadi pada petang ini matahari akan terbenam pada 7.22 dan anak bulan baru berumur 2 jam 19 saja. 2 jam 19 pada petang ini selepas daripada ijtima'. Ijtima' ini bulan dan matahari berada pada satu garisan. Matahari dan bulan berada pada satu garisan pada petang ini pada pukul 5.03. Pukul 5.03 matahari dan bulan berada pada satu garisan. Kemudian selepas daripada berijtima' di situ, dibilang dia sampai maghrib berapa jam. Jadi bila dibilang sampai kepada terbenam matahari 2 jam 19 saja. Jadi bila dah tahu dah demikian, maknanya umur anak bulan masa terbenam matahari hanyalah 2 jam 19. Syarat kenampakan di Malaysia kita ialah 8 jam. Syarat kenampakan mesti 8 jam. Jadi oleh kerana dia 2 jam 19 tidak cukup 8, esok digenapkan 30 Syakban. Itulah cara mereka buat begitulah. Iaitu bila tidak cukup syarat dan tidak nampak pada petang ini, maka digenapkan menjadi 30 Syakban. Itu kaedah yang mereka buat ru'yah dan hisab. Ru'yah ialah melihat anak bulan. Kalau nampak petang ini, hisab tak pakar. Kalau nampak petang ini, walau 2 jam 19 pun, tapi nampak, maka hisab tidak diguna pakar. Tapi setakat ini rekod dunia kita ialah 8 jam baru dapat dilihat oleh teleskop. Setakat inilah rekod dunia yang dimiliki oleh Jabatan Angkasa Lepas NASA Amerika. Mereka berjaya melihat anak bulan setelah anak bulan berumur 8 jam selepas ijtima'. Setakat ini tu rekod dunia lah. Kalau 2 jam 19 hari ini tak ada alat di muka bumi ini, setakat ini yang dapat melihatnya. Maknanya dari segi kita kata ghalibnya memang tak ada orang nampak pada petang inilah. Jadi bila tidak ada kenampakan, baru berpindah kepada hisab. Hisabnya mesti 8 jam. Jadi petang ini hanya 2 jam 19
lalu dikira tidak cukup syarat, esok adalah 30 Syakban. Itu sistem yang diamalkan. Dan data ini berbeza dengan hari raya nanti. Jadi untuk hari raya nanti, anak bulan akan dicerak pada 9 April. Jadi 9 April ni data yang ada pada hari itu menunjukkan bahawa anak bulan 16 jam 57 minit. 16.50 lebih. Kerana anak bulan dan matahari ijtimak pada 9 April pada pukul 2.23 pagi. 2.23 pagi. Jadi daripada 2 pagi sampai ke 7.18 maghrib itu dia ada hampir 17 jam. Itu data untuk hari raya nanti. Oleh kerana itu syarat kenampakan cukup. Kerana kita nak lapang saja dia dah ada hampir 17. Dia dah ada 17 jam hari itu. Daripada 2.23. 2.23 adalah waktu ijtimak dan terbenam matahari 7.18 azan maghrib pada 9 April. Oleh kerana itu cukup syarat kenampakan 10 April hari raya. Itu sistem yang kita amalkan dan memang 17 jam ini boleh nampak kalaulah langit terang tidak diganggu oleh awan. Kerana rekod kita di Malaysia, kita pernah nampak 16 jam di Merang, Bala Cerak Yunizan. Di Merang pernah nampak anak bulan 16 jam. Bermakna kalaulah keadaan yang sama, bulan 3 biasanya nampak. Jadi bulan yang cepat nampak ni bulan 2, bulan 3, bulan 4. Itulah 3 bulan yang dikira cerah. Kira langit pun mudah untuk dicerak anak bulan tadi. Dia kerana itu, kalaulah tidak ada apa halangan untuk anak bulan raya nanti nampak. InsyaAllah mengikut pada data dan pengalaman sebelum daripada ini. Inilah yang akan berlaku dalam tempoh hari ini dan juga sehingga raya nanti, iaitu pada 10 hari bulan April. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa tahun ini 29 saja. Puasa tahun ini akan jadi 29, kita start lewat, kemudian kita raya awal. Ini yang akan berlaku tahun ini, itu 29 hari saja. Dan mengikut kepada pengalaman Nabi SAW yang puasa 9 kali di Madinah, 8 kali saja Nabi puasa 29, sekali Nabi puasa 30. Maknanya Nabi sendiri puasa 29, 8 kali. 8 kali dalam hidup Nabi kita dia puasa 29 hari. Sekali saja Nabi kita puasa 30 hari. Jadi banyak 29 yang Nabi kita puasa banding dengan yang 30 ini. Jadi apabila data yang kita lihat seperti yang kita sebutkan tadi tidak mencukupi syarat, lalu pada malam ini biasanya lah penyimpan Maha Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan bahawa 1 Ramadan bermula dengan hari Selasa. Itu. Jadi jika hari Selasa lah sebagai permulaan 1 Ramadan, ini bermakna mengikut CP Lailatul Qadar yang dibuat oleh Imam Ghazali rahimahullah, maka jatuh Lailatul Qadar pada 27 Ramadan. Itu CP yang dibuat oleh Imam Ghazali. Jadi dia melihat hari apa kita mula. Jadi kalau dilihat di sini kita mula hari Selasa atau Jumaat, dia jatuh 27. Kalau kita mula hari Ahad dan Rabu, dia jatuh 29. Kalau kita mula hari Isnin, dia jatuh 21. Kalau kita mula hari Khamis, dia jatuh pada 25. Kalau kita mula hari Sabtu, dia jatuh pada 23. Itu CP yang dibuat oleh Imam Ghazali. Ini bermakna pada tahun ini Lailatul Qadar dijangka pada 6 hari bulan April. Hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad 6 hari bulan April. Itulah jangkaan Imam Ghazali yang kata Imam Abu Hasan Al-Bakri, aku mencubanya lebih daripada 30 tahun. Tidak ada satu pun yang tersasar daripada waktu yang aku nanti tadi. Jadi ini suatu pengalaman
yang pernah dilalui oleh para ulama dulu. Mereka melihat bahawa Lailatul Qadar ini boleh bergerak dari 1 tahun ke 1 tahun mengikut kepada hari apa kita mula berpuasa tadi. Jadi apabila kita dah tahu dah demikian bahawa di tempat kita petang ini anak bulan tidak cukup syarat. Dan anak bulan ini akan bergerak, membesar sehinggalah dia sampai di Arab Saudi, di Mesir, dan di situ boleh jadi syarat kenampakan sudah cukup. Kita kena maklum bahawa pergerakan anak bulan dan matahari ini daripada timur ke barat. Maknanya kita nampak dulu. Lepas itu dia bergerak ke Bangladesh, dia bergerak ke India, dia bergerak ke Afghanistan, dia bergerak ke Iraq, dia bergerak ke Arab Saudi, dia bergerak ke Mesir, dia bergerak ke Libya, ke Tunisia, Algeria dan Morocco, sehinggalah dia ke benua Amerika. Itulah pergerakan anak bulan. Jadi semasa dia berada di Malaysia, umur dia 2 jam 19. Dan ketika dia berada di kawasan Riyadh, Arab Saudi, dia tambah 5 jam lagi menjadi 7.19. Kerana beza kita dengan Arab Saudi 5 jam. Beza kita dengan Arab Saudi 5 jam. Ketika dia sampai di Mesir, dia beza 6 jam, makna umur dia 8 lebih dah. Jadi tidak mustahil kalau Mesir mengatakan dia berpuasa hari Isnin esok. Tak mustahil kalau Mesir kata dia puasa hari esok. Kerana anak bulan sampai di tempat mereka dah besar dah. Itu sistem yang kita perlu faham. Kenapa hari Arafah di Mekah dulu, esok baru Arafah kita. Kenapa hari-hari tertentu ini dimulai di sebelah sana, tempat kita belum lagi. Kerana masa kita terima anak bulan, dia masih kecil lagi. Dan anak bulan dia akan bergerak sampai giliran kita esok pula. Jadi semasa dia berada di Malaysia, esok pula hari Selasa, petang ke Isnin, petang Isnin hari Selasa, umurnya 24 jam dah. Sebab daripada petang ini 7.22 sampai 7.22 petang Isnin 24 jam. 24 jam tambah yang hari ini 2 jam 19 bermakna 24 jam dah. Jadi kalau kita tengok besar dah petang esok, maka itu adalah biasa je. Kerana semalam dia berada di tempat kita tak cukup syarat. Kali ini dia melebihi syarat dah pada petang esok. Itu perkara yang lumrah yang perlu kita faham. Jangan kita jadi pelik. Hari orang Arafah di Arab Saudi, kita nak puasa Arafah juga. Padahal bulan tak nampak kat kita, kat dia nampak. Tak boleh lah. Giliran puasa kita esok pula. Dia yang menjadi pemula perintih puasa sebab nampak kat dia dulu. Jadi bila Arab Saudi nampak dulu, dia puasa dulu. Kemudian orang di sebelah Algeria, kemudian pula orang sebelah Morocco, belah Amerika, Amerika mai pula sebelah Jepun, Jepun, Filipina puasa, lepas tu baru kita puasa. Kita tak boleh puasa siang hari. Puasa mesti bermula dengan naik fajar. Kena tunggu malam juga. Walaupun kalau ikut kiraan itu pada malam ini dah dikira cukup dah 8 jam. Kalau maghrib itu 2 jam tambah 6 jam lagi, maknanya di dalam pukul 1 malam dah cukup dah syarat. Tapi tak. Bila tak cukup maghrib, kita kira tak boleh puasa esok. Kerana dia bukan 1 Ramadan, dia adalah 30 Syakban. Itu proses setiap tahun perkara ini berlaku. Oleh kerana itu, tidak timbul masalah bila kita Lailatul Qadarnya. Tidak timbul lah. Kerana 27 itu di Mekah dulu, di Mesir, kemudian kita baru mari malam, berikutnya baru Lailatul Qadar. Jadi kita tak boleh Mekah Lailatul Qadar, kita pun semayang tarawih pukul berapa?
Maknanya Mekah masih malam, kita dah siang dah. Tarawih tak ada siang. Dia tak akan berlaku kerana ikut Mekah kita tarawih siang. Kerana ni Lailatul Qadar. Dia tak Lailatul Qadar. Dia panggil Nahar Qadar. Siang Qadar dia panggil. Dia tak panggil malam. Malam dia tak panggil malam. Kerana lari pada dia. Kerana itu setiap orang giliran dia ada. Dia tak perlu kita nak gopoh. Bila sampai giliran kita, kita buat Lailatul Qadar tadi. Allah Ta'ala Maha Kaya. Nah itu bila orang yang menerima awal malam, dialah Lailatul Qadar yang awal. Kemudian bergerak dia sampai giliran kita. Begitu sistemnya yang Tuhan buat. Dialah yang mencipta matahari dan bulan tahun ni. Begitu juga tahun depan pun dia juga buat. Dia buat sampai hari kiamat. Sebab itu kita hari ni dah boleh tahu dah raya 100 tahun lagi kita boleh tahu. Kita boleh tahu raya 100 tahun lagi jatuh hari apa. Kita boleh tahu. Kerana sistem yang Allah Ta'ala buat itu sama saja. Sebab itu kita bila keluar jadual takwim 1 Muharram, awal Muharram, kita dah tahu semayang bulan Zulhijjah pukul berapa. Jumaat akhir Zulhijjah kita boleh tahu dah. Walaupun baru 1 Muharram baru. Kalender kita takwim tu dia beritahu 12 bulan nak semayang. Kalau kita nak 3 tahun pun dia boleh bagi. Kemajuan ilmu yang ada pada hari ini, mereka boleh baca kedudukan matahari di mana. Dan daripada tadi waktu solat kita boleh tahu dengan mudah pada hari ini. Walaupun untuk raya 100 tahun lagi kita boleh tahu. Kerana yang buat matahari pada hari ini 100 tahun lagi pun Tuhan yang sama yang buat matahari. Itu perjalanannya tidak lari. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 yang paling afdal yang pernah dicadangkan kepada Sayyidina Umar untuk dijadikan satu hari bulan hijrah. Dia pernah mencadangkan mulakan tahun hijrah dengan bulan Ramadan, tapi tidak dipersetujui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehinggalah akhirnya cadangan Abdul Rahman ibn Auf supaya dimulakan tahun hijrah dengan Muharram barulah dipersetujui oleh Sayyidina Umar. Kerana melihat bahawa kerja paling besar sekali dalam setahun ialah kerja haji. Jadi memulakan ia selepas relax dah berehat dah dari kerja yang berat ini ada waktu yang sangat sesuai. Lalu mereka memulakan bulan hijrah dengan bulan Muharram. Kerana itu permulaannya bulan Muharram. Jadi bulan Ramadan ini tuan-tuan sangat besar ertinya. Kerana kalau dilihat kepada hari ditukar suratan amalan kita ini ialah 2 kali setahun. Digantikan suratan amalan. Dicatat amalan kita 2 kali setahun. Pertamanya pada malam nisfu Sya'ban baru ni ditukar kepada buku yang baru. Dan yang keduanya akan ditukar insya-Allah pada 27 hari bulan Ramadan nanti Lailatul Qadar. Ini adalah kerana antara 15 Sya'ban sehingga 27 Ramadan itu amalan yang dilakukan oleh seseorang digandakan dengan begitu banyak. Sehingga kan ada satu malam yang menyamai 83 tahun. Kerana itu sudah cukup suratan amalan sebulan itu untuk diganti diangkat kepada Allah Ta'ala dan digantikan suratan yang lain pula pada malam Lailatul Qadar tadi. Jadi bagi kita apabila melihat pada Ramadan ini ia satu anugerah yang besar. Kerana hadis Talhah bin Ubaidillah. Hadis Talhah bin Ubaidillah riwayat Tabarani. Mana Talhah bin Ubaidillah ini sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Di mana Talhah bin Ubaidillah mengatakan aku bermimpi pada satu malam. Lalu dalam mimpi itu aku lihat 2 orang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada hari yang sama. Tetapi mati berlainan. Yang pertama mati dalam perang, mati syahid. Yang kedua mati dalam keadaan mengawasi sempadan bagai murabit, ribat.
Dia sempadan menjaga daripada musuh. Dia mati di situ setahun selepas daripada kawan dia yang masuk Islam bersama dengan dia. Lalu dalam mimpi itu aku melihat malaikat mendahulukan yang mati kemudian setahun masuk ke dalam syurga. Selepas daripada itu barulah dipersilakan yang mati syahid itu untuk masuk ke dalam syurga. Lalu aku keheranan macam mana orang mati syahid ini masuk lewat. Sedangkan ia mengawal perbatasan itu, mati di situ, dia masuk awal. Lalu aku cerita perkara ini kepada sahabat Nabi SAW. Lalu mereka bercakap-cakap sehingga sampai berita ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memanggil aku. Nabi tanya, apa yang mengherankan kamu? Bukankah dia ni semayang setahun lebih pada yang ni? Bukankah dia puasa setahun lebih pada yang ni? Bukankah dia ni berdoa setahun lebih pada yang ni? Lalu Nabi menyebut setahun. Nabi kata antara mereka berdua ada seperti langit dengan bumi. Jadi di sini dapat kita faham bahawa mati setahun mendapat Ramadan ini ada kelebihan. Lalu ditafsirkan oleh Imam Bukhari hadis ini mengatakan bahawa orang yang mati dalam mengawasi perbatasan mati syahid juga kerana niat dia nak mati syahid juga. Cuma Allah Ta'ala tidak matikan dia dalam perang. Dia berada di atas jalan Allah dah. Oleh kerana itu amalan mereka hampir saja. Apabila ditambah dengan Ramadan setahun, maka ia lebih daripada orang lain. Apa tahu kita ni? Apa tahu kita yang boleh dikatakan lebih kurang saja amalan kita. Amalan kita lebih kurang saja. Sembahyang fardu, qabliyah, ba'diyah, kemudian ratik tahlil, malam Jumaat baca Yasin, kemudian puasa lah kalau gagah sikit Isnin Khamis, kemudian lagi baca Quran dua muka sehari. Kemudian lagi marilah bulan Syaban tambah puasa sikit lagi. Kemudian lagi nisfu Syaban mula baca Yasin 3 kali, bawa kuih-kuih sikit ke surau. Ada lebih kurang gini. Memang kalau orang tu mati awal, kawan dia mati tahun depan, pakak memang menang kawan dia yang mati tahun depan. Kerana 1 tahun ini sangat besar erti terutamanya bila adanya bulan Ramadan tadi. Jadi bila marinya bulan Ramadan yang kita biasa dengar ialah puasa. Itu yang biasa kita nampak sangat. Sedangkan bulan Ramadan ini kelebihannya ada pada penurunan Al-Quran. Bulan Ramadan ini Allah Ta'ala beritahu dengan Quran. Ramadan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturun padanya Quran. Itulah kehebatan bulan Ramadan. Ada pun puasa dia tidak dikaitkan dengan Ramadan. Dia tak sebut bulan Ramadan, cuma dia sebut nampak anak bulan saja. Faman syahida minkumus syahra. Siapa yang melihat pada anak bulan itu. Dia sebut begitu, dia tak sebut perkataan Ramadan itu. Walaupun kita tahu kerana hadis Nabi SAW menyebut buniyal Islamu ala khamsin, disebutkan dalamnya ialah saumi Ramadan. Iaitu puasa bulan Ramadan. Tapi dalam ayat itu tidak disebut kataan Ramadan. Yang menyebutkan jelas ialah Quran turun pada bulan Ramadan. Oleh sebab tadi mereka mengatakan Lailatul Qadar mesti dalam bulan Ramadan. Kerana ayat Quran inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkannya itu Quran pada malam Al-Qadar. Jadi oleh kerana malam Al-Qadar ini mula turun Quran, Allah Ta'ala mengata bulan Ramadan turun Quran. Oleh sebab itu 90% lebih para ulama mengatakan Lailatul Qadar tidak boleh lari daripada bulan Ramadan. Jadi bulan ini untuk kita tambahkan ketakwaan kepada Allah. Takwa ini ialah kita meninggalkan yang buruk dan melakukan yang baik.
Takwa ini kita jadikan satu gate, satu dinding antara buruk dengan baik itu, kita tidak akan meredah ke kawasan yang buruk. Itu dipanggil sebagai takwa. Kerana itu takwa ini diulang-ulang di dalam khutbah Jumaat. Setiap kali kita mari ke khutbah Jumaat, dia akan sebut ittaqullah. Kerana ia adalah sebagai pembeza kita sesama kita. Kerana manusia ini tidak ada lebih mereka kecuali dengan takwa. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Bahawa manusia ini kami jadikan sebahagian dengan sebahagiannya, yang tidak akan lebih kecuali dengan takwa. Jadi inilah yang menjadi pembeza kita dengan Allah Ta'ala. Kerana kita di sisi Allah Ta'ala ni nak tahu kita orang yang bebas, bagus ke tidak, ketakwaan kita. Ketakwaan kita kepada Allah, ketakutan kita, dan sentiasa berawal-awal berjaga-jaga memantau Allah Ta'ala supaya tidak terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk mencapai tahap ketakwaan ini bukan di bulan Ramadan saja. Takwa ini perlu ada pada sepanjang masa. Jadi jangan kita faham bahawa takwa bulan Ramadan kita kena berjaga sikitlah. Setengah orang negara Arab bulan Ramadan tak keluar. Mereka tak keluar wanita. Wanita tidak keluar bulan Ramadan. Keluar tak keluar lepas raya nanti baru keluar. Itu ada, amalan itu ada di negara Arab. Bagi mereka bulan Ramadan ini perlu lindung diri, duduk di rumah supaya tidak terlibat dengan proses kehidupan ini yang boleh jadi menyebabkan tercela takwa mereka tadi. Ini maknanya tak kira sama dia pakai tudung, tak pakai tudung, bulan Ramadan dia tak keluar. Dia duduk di rumah je. Itu ada. Adat itu ada di negara Arab, iaitu mereka menjaga diri di bulan Ramadan ini. Jadi apabila dah masuk dalam bulan Ramadan ini, apakah perkara yang perlu kita tunaikan? Pertama sekali puasa lah. Dari puasa. Dan puasa ini menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ini ada dua saja. Iaitu yang memasukkan dan yang mengeluarkan. Daripada body kita lah. Memasukkan pun tak boleh. Keluarkan dari body kita pun tak boleh. Memasukkan di sini ialah memasukkan sesuatu sama ada makanan, minuman atau apa-apa objek ke dalam rongga yang terbuka. Itu yang dimaksudkan dengan memasukkan. Termasuklah jima itu pun dikira memasukkan juga. Jadi memasukkan yang dikira batal, tak kira makanan ke, minuman ke atau objek. Masuk ke tempat yang terbuka. Kemudian mengeluarkan yang batalkan, iaitu mengeluarkan mutah dan mengeluarkan air mani. Itu dimaksudkan dengan mengeluarkan. Itu mutah dan air mani. Jadi keluar yang lain tidak batal. Kencing ke, air mazi ke, air liur ke, hinguh ke, itu tidak batal. Yang batalkan ialah kita mengeluarkan mutah dengan sengaja dan mengeluarkan air mani. Itu yang membatalkan puasa. Adapun yang memasukkan apa-apa sajalah. Menurut mazhab kita ni, apa-apa saja, sama ada makanan, minuman, objek, bila dimasukkan daripada yang zahir ke dalam batin. Jadi mulut batinnya ialah huruf ha. Bila terlepas daripada huruf ha, makhraj huruf ha, maka dikira batin. Hidung ini selepas daripada tempat yang tidak boleh dikawal lagi. Jika ada hingu ke apa, dia tak boleh keluar ke depan dah. Dia akan jatuh ke dalam. Itu dipanggil tempat yang tidak boleh dikawal. Kalau dubur itu, iaitu tempat kata Imam Subki yang dikira sebagai vacuum. Tempat yang dikira vacuum barulah dikira tempat yang membatalkan. Adapun di awal dubur itu, yang itu kata Imam As-Suki masih belum lagi. Walaupun ada sebahagian mengatakan walaupun sedikit sahaja mengorek najis dia, maka dikira batal pun. Ada pandangan begitu, tapi pandangan Subki lebih kemah. Memandangkan ada setengah-setengahnya yang tidak cuci punggung dia,
kalaulah dia tidak membuang sedikit daripada kawasan tubuh dia tadi. Jadi di sini dapat kita faham bahawa setiap puasa mestilah ada niat. Kerana rukun puasa ada dua, niat dan juga menjaga daripada yang membatalkan. Itulah sebagai rukun puasa sangat sikit dia. Niat yang paling sikitnya saja aku puasa Ramadan. Itulah niat yang paling sedikit. Manakala niat yang afdal itu seperti biasalah saya aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan tahun ini. Yang wajib atas aku ini kerana Allah Ta'ala. Itu adalah puasa niat yang terbaik lah. Kemudian mengawal diri tadi daripada naik fajar sampai ke terbenam matahari. Itulah waktunya. Manakala orang yang dibenarkan berbuka puasa ini, ada yang disuruh qada. Ada yang disuruh qada dan fidyah. Ada yang disuruh bayar fidyah saja. Ada yang disuruh qada dan kena kifarat. Ada 4 jenis orang yang berbuka puasa ini dengan 4 hukuman dia. Pertama yang perlu diqada sahaja, iaitu 3 jenis orang. Pertama sekali iaitu orang yang sakit. Orang yang sakit tak dapat puasa, dia kena qada. Yang kedua, orang yang mana musafir, dia berbuka. Bila musafir dia berbuka, dia kena qada. Musafir mestilah keluar sebelum daripada subuh. Jadi kalau keluar selepas subuh, tidak dikira sebagai musafir yang memberi rukhsah kepada berbuka puasa. Dia boleh jamak qasar, tapi puasa tak boleh berbuka. Ini orang yang keluar selepas daripada subuh. Kemudian yang ketiga, yang takut binasa kalau dia meneruskan puasa dia. Dengan kerja berat, kerja yang boleh mengancam nyawa dia kalau dia berpuasa. Yang ini dia berbuka, kemudian dia qada saja. Yang keduanya, orang yang qada dan kena bayar fidyah. Dia kena tambahan iaitu fidyah secupuk sehari. Ini untuk wanita sahaja. Wanita yang takut bila mengandung anak dia gugur. Bila dia beri isak susu anak dia menyusukan anak, dia takut anak dia itu kekurangan susu. Orang begini, dia takut pada anak dia. Bila takut pada anak dia, maka dia kena qada dan kena secupuk iaitu fidyah. Kerana takut pada anak. Dia kalau dia takut untuk diri dan anak, kena qada saja. Dia takut dia sendiri tak kuat, anak dia pun tak dapat susu yang cukup, yang tu kena qada saja. Tak kena secupuk. Siapa yang kena secupuk? Yang hanya takut kepada mudarat anak saja. Itu yang kena secupuk. Yang ketiganya, yang kena fidyah saja sehari secupuk. Iaitu 2 golongan saja. Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, dia bayar secupuk sehari. Yang kedua, ialah orang yang sakit yang tiada harapan sembuh. Dia sama macam orang tua juga. Dia tidak ada harapan sembuh, dia bayarlah secupuk sehari, tak payah puasa. Yang ketiga, yang keempat ialah yang kena qada dan juga kena kifarat, dan sila air bulan kena takzir. Iaitu yang jimak di bulan Ramadan. Yang jimak di bulan Ramadan dia kena 3. Pertama sekali dia kena qada hari yang dia jimak. Yang kedua, dia kena kifarat 2 bulan puasa berturut-turut. Dan yang ketiga, jika diketahui oleh qadi, dia kena takzir. Qadi boleh takzir dia jikalau diketahui adanya pelakuan seperti tadi. Wanita hanya kena qada sehari saja. Kalau qadi tahu, dia pun kena takzir juga. Jadi wanita tidak kena 2 bulan tadi. Jadi 2 bulan ini dikenakan kepada pelaku dia saja. Pelaku dia ialah lelaki lah. Dia lelaki tidak melakukan berada di bawah, wanita di atas,
maka tidak kena kifarat 2 bulan itu pada lelaki. Kerana dia bukan pelaku. Jadi kaedahnya bahawa dia yang melakukan saja dia kena 2 bulan. Jadi kalau dia tidak melakukan, maka dia sama macam isteri dia qada sehari saja. Sehari saja. Dia qada sehari, isteri dia qada sehari. Kalau dia tidak melakukan, dia tidak ada daripada dia apa-apa tindakan. Itu dari segi hukumnya begitu. Jadi dalam masalah keluar air mani apa itu, dia tidak dikira jima'. Air mani dia batal saja. Jadi masalah jima' lain, keluar air mani lain. Dia masalah air mani dia batal saja, dia tak kena 2 bulan. Keluar air mani dengan tangan dia, dengan tangan isteri dia, dengan tangan beruk dia, itu semua tidak batal. Itu makna nak sebut bahawa dia kena apa tidak kena kifarat, batal saja sehari. Batal saja sehari. Manakala perlakuan yang berlapik dengan isteri tidak batal. Dia peluk isteri dia dalam keadaan pakai baju tak batal. Kalau keluar air mani. Dia cium isteri dia, ada lapik tisu apa, dia tidak batal. Batalnya bila sentuhan kulit dengan kulit yang menghasilkan air mani, barulah dikira batal. Itu banyak perkara yang kadang-kadang orang keliru dalam hal tadi. Kenapa peluk tak kena qada, sedangkan cium kena qada? Kerana masalah berlapik tadi. Bila tidak ada berlapik, maka dikira mubasyarah. Mubasyarah ni persentuhan kulit dengan kulit. Bila adanya kain yang melapik walau nipis sekalipun, dia lebih kurang dengan mimpi saja yang keluar dengan tanpa kontrol dia, ataupun dengan khoya tanpa kontrol dia, atau dengan menilik skodeng, mana ia juga tanpa kontrol dalam hal tadi. Semua itu tidak batal. Keluar air mani dengan dia skodeng, nak kata tak batal kerana dia bukan mubasyarah bersentuh tu. Khoya sama juga. Dia khoya keluar tak juga. Dia tidur mimpi tak keluar, tak batal juga walau keluar air mani. Cuma para ulama kita pergi lebih jauh jikalau dia memang tahu dah. Kalau dia memang tahu dah skodeng keluar. Kalau lah khoya keluar, barulah dia kata batal. Kerana dikira sengaja muskodeng. Ini makna dalam hal tadi dia melihat bahawa kalau tak sengaja apa keluar tak batal. Kemudian lagi kita nak faham juga di sini bahawa apabila kita tak puasa, sepatutnya kita kena puasa, kita tak puasa. Seperti tak ingat niat malam tadi. Seperti kita sengaja minum air waktu pagi. Jadi bagi orang yang tak puasa, yang sepatutnya dia wajib puasa, orang begini kena pajang diri dia sampai maghrib. Dia tidak boleh mengatakan bahawa saya dah batal dah, saya boleh buat apa saja ikut suka hati. Tak boleh. Apa saja tindakan yang dibuat itu adalah berdosa. Dia niat puasa subuh, pukul 8 dia minum air. Minum air, dia ajak isteri dia bersama. Lepas pada bersama dengan isteri dia, dia telefon food grade food panda pula, suruh hantar. Semua tu berdosa belaka tu. Walaupun dia kata dia dah berbuka dah. Jadi siapa dia yang tak ingat berniat malam tadi, dia kena pajang sampai maghrib. Siapa dia yang batal dah, dia tak boleh membatalkan lagi kerana dosa lain pula akan mari. Dia kena pajang sampai maghrib. Orang yang musafir yang balik ke kampung dah sampai dah di tempat dia bermukim, maka disunatkan dia pajang sampai ke maghrib. Disunat boleh pahala. Kerana musafir dah habis dah. Musafir dah habis dah. Wanita haid apabila kering tengah hari, disunatkan dia pajang sampai maghrib. Ini menahan diri semacam orang puasa juga, sampai ke maghrib dia boleh pahala.
Orang yang sakit, doktor kata awak dah sembuh dah. Disunatkan dia tahan sampai ke maghrib. Itu dia boleh pahala dalam hal tadi. Jadi ada orang yang wajib menahan diri, ada orang yang sunat menahan diri, ada orang yang harus. Orang yang harus seperti wanita yang mana apabila dia dah keadaan kita kata dibenarkan berbuka puasa tadi kerana haid apa, itu hal dia lah. Dia nak tahan diri dia ke tak nak tahan tu hal dia lah. Kerana dia haid, dia boleh untuk nak tak nak makan, tak apa, dia nak makan pun tak apa, dia bebas dalam keadaan tadi. Jadi apabila dah mari saja bulan puasa, ini kita dah tahu dah antara amalan-amalan yang wajibnya ialah puasa lah, dengan semayang yang hari-hari. Di sana ada amalan sunat pula. Amalan sunat di bulan puasa pertama sekali ialah kita bersahur. Bersahur walaupun dengan seteguk air. Yang terbaiknya dengan kurma bersahur. Nabi bersahur dengan kurma dan air. Itu yang dibuat oleh Nabi kita. Jadi bersahur adalah sunat. Waktu sahur di hujung malam. Dan imsaknya 10 minit seperti yang ada pada hari ini. Jadi imsak itu disunatkan supaya kita dapat masuk ke dalam puasa dengan yakin. Jadi kalau kita tak ada imsak, takut syok. Adakah subuh dah ke tidak? Bila syok, puasa masih sah. Syok pada bersahur dan pada subuh itu adalah sah. Tapi syok pada berbuka maghrib itu tidak sah. Itu kena ingat. Kalau syok pada subuh masih sah. Tapi syok pada maghrib tidak sah. Kenapa? Kerana syok pada subuh dia mari pada malam. Dia mari pada malam bermakna dia syok saja siang, dia berat belah malam. Syok pada berbuka dia mari pada siang. Siang dia kena puasa. Lalu dia syok boleh dah ke tak boleh, maka dia berat belah siang. Sebab itu dia batal kalau berbuka dalam keadaan syok. Jadi berbuka mestilah pasti waktunya. Berbuka mesti pasti waktunya. Tidak cukup dengan satu sumber saja. Azan saja di masjid terus makan. Cuba tengok sumber lain pula, radio ke. Kerana kadang-kadang berlaku berbeza azan antara satu masjid dengan satu masjid. Dan kadang-kadang radio pun tersilap. Seperti di Sabah tahun lepas. Radio tersilap. Seluruh Sabah kena qada. Maknanya ia adalah suatu pengalaman yang pahit. Di Sabah pada tahun lepas. Radio menyiarkan waktu azan lebih awal. Jadi apabila kita berbuka dengan rasa bahawa itu dah waktunya, tiba-tiba buka, jawapannya dia batal. Oleh kerana itu elok tengok dua sumber lah. Surau masjid dengan radio supaya tepat waktunya, barulah kita berbuka. Jadi disunatkan berbuka segera. Kerana puasa kita daripada naik fajar sampai ke maghrib. Jadi puasa Yahudi dia sampai gelap matahari nampak bintang di langit, barulah mereka berhenti puasa. Itu puasa Yahudi. Kerana itu mereka menggunakan bintang sebagai alamat mereka. Kita tak bulan atau matahari terbenam, maka ia dikira sebagai habislah waktu puasa. Jadi disunatkan berbuka awal, sama juga berbuka dengan kurma. Kurma rutab yang paling baik. Kurma yang basah, itulah yang terbaik. Nombor 2 barulah kurma yang hitam, yang kering tu. Yang kering, yang hitam tu. Sebiji-sebiji tu nombor 2. Kemudian barulah pada madu ke susu ke yang tidak disentuh oleh api. Maknanya yang tidak dibakar, dimasak, diproses. Kemudian barulah
kepada makanan manis yang diproses. Tak kira lah apa sajalah, puteri mandi ke ataupun onde-onde ke apa ikutlah. Itu dikira yang keempat. Jadi kalau tidak ada apa-apa sekali pun untuk berbuka, maka boleh berbuka dengan jimat pun boleh. Itu kalau tidak ada apa-apa. Maknanya tidak ada apa dah. Nak berbuka tak ada. Tu kurma tak ada. Boleh lah. Maknanya dia juga salah satu bentuk berbuka juga. Ni apabila tidak ada apa-apalah. Yang lain lebih afdal dalam hal tadi. Kemudian yang ketiga yang disunatkan ialah kita memperbanyakkan kawal di kita daripada makanan, minuman. Jangan pergi tengok saja-saja bazar begitu. Makruh. Makruh kita pergi layang di kita nak tengok apa pelik-pelik orang buat ni. Itu makruh. Semacam mana juga menahan diri kita daripada keinginan diri. Kalau tak di makanan, kali ini bau-bauan, ataupun pendengaran pada sesuatu lah. Yang kita suka lagu ke apa. Itu juga perlu dikawal. Kemudian banyakkan doa. Di bulan ini banyakkan doa. Disunatkan banyakkan doa. Terutama sebelum berbuka. Doa sebelum berbuka itu sangat mustajab. Itu doa orang yang berpuasa sebelum berbuka ada kedudukan yang besar menurut syarak kita. Doa untuk berbuka ini bukan semasa nak makan. Doa berbuka ini ialah selepas makan baru doa berbuka. Itu banyak di kalangan kita yang silap. Mereka bila dah azan dah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu. Itu salah. Salah itu. Doa itu ialah selepas merasa makanan. Bila dah letak dalam mulut dah baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu bika wa rizkika abtartu. Itu barulah kita doakan. Dia bukannya makna sebelum nak makan. Itu banyak di antara kita yang silap dari sudut tadi, terpengaruh mereka dengan TV. Kerana kalau tengok pada TV, Uping dan Iping itu, dia akan berdoa dulu, barulah makan. Itu yang kita kata pengaruh itu mari daripada Uping tu. Jadi masalah apabila TV buat begitu. Jadi apabila kita dah faham dah bahawa maksud doa itu, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Wa bika amantu. Dan denganmu aku beriman. Wa ala rizkika. Ala rizkika, dengan rezekimu. Aftar tu aku makan, aku berbuka. Iftar ni makan ataupun berbuka. Makna kalau tak berbuka lagi, tak kena lah. Tak kena, makna rasa dulu, minum air dulu, barulah kita doakan. Ini lah beberapa perkara yang disunatkan untuk kita buat, termasuk baca Quran, sunat dalamnya iktikaf, sunat dalamnya sedekah, sunat dalamnya mengejar Lailatul Qadar, sunat di dalamnya kita membaca buku-buku Quran, panduan untuk memperkemahkan lagi maklumat puasa kita. Dimandangkan masa pun tak banyak dah. Kita kira untuk soal jawab lah sikit. Kalau ada soalan untuk pagi ni. Wallahualam. Ya, ada soalan boleh soal sikit untuk sekejap masa yang ada ni. Ada.
Ada soalan? Ya. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih atas taklimat ceramah yang diberikan yang sangat baik bagi saya dan kami semua, saya yakin. Okay, soalan saya di sini merujuk pada makluman Ustaz tadi. Maksudnya waktu Lailatul Qadar tu diarab dengan dekat kita ikut waktu tempat kan. Yeah. Jadi kita sering dapat mesej kalau terutama musim haji untuk doa Arafah. So waktu mana yang afdal untuk kita doa Arafah? Mengikut waktu Arafah Arab atau waktu Arafah di Malaysia? Ya. Okay, terima kasih. Jadi waktu hari Arafah jika berlainan, dan banyak kali berlaku berlainan. Itu hari Arafah awal hari di sana, kemudian kita di sini satu hari yang lewat. Antara satu amalan yang dilakukan di zaman dulu ialah mereka tu berada di masjid meniru orang di padang Arafah. Lalu mereka turut berdoa. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Manasiknya. Jadi dua pendapat, ada yang membenarkan, ada yang melarang perbuatan tadi. Iaitu kita di masjid, orang di Arafah. Sama-sama menunggu lepas zuhur di sana. Dekat kita ni waktu pukul 6 petang dah. Lalu mereka duduk 6 petang berdoa sama. Amalan itu ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Maknanya ada khilaf di kalangan ulama'. Jadi apabila ada orang hantar kata doa di Arafah, macam mana jawapannya kita sebut ia adalah khilaf yang sebutkan tadi. Itu amalan tadi ada yang membenarkan dan yang tidak membenarkan. Kerana ia amalan yang baru. Tidak ada di zaman Nabi. Nabi duduk di Arafah, sahabat buat di Madinah. Tidak ada lah. Tapi dia mari daripada para ulama' kita yang mengatakan bahawa menanti juga Arafah. Sama seperti di tanah Arafah, adalah perbuatan yang disunatkan. Asas tadi kita kata samalah. Waktu untuk doa tu bagi orang yang menerima pandangan tadi. Bagi orang yang tak menerima, maknanya esok pula hari Arafah untuk dia berdoa esok lah pula. Tidak mengambil tepat, dia mengambil hari. Dia tidak mengikut pada tepat, dia mengikut kepada hari. Jadi amalan ini kita sedia maklum, ada yang lebih dengan sebab hari, ada yang lebih dengan sebab tempat. Itu perlu diukur ulah lebih jauh lah, ada masalah tadi. Ada amalan kerana tepat tu. Dia nak tepat tu. Ada amalan dia nak hari tu. Itu dia ada dua perkara yang berbeza di situ. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain ada? Boleh soal? Tak ada. Tak ada soalan. Dah, ini macam orang apa? Orang gali minyak di pelantar di laut. Dia kata dia tengok anak bulan. Dia beritahu ke orang sebelah darat ni bising. Akhirnya siapa ke pejabat agama cari seorang-seorang. Cari seorang-seorang, akhirnya siapa ke dia kata tak nampak pun. Dia tak nak banyak cara, dia tak nak banyak masalah. Jadi siapa-siapa mendakwa nampak petang ni, pejabat agama akan panggil. Pejabat akan panggil. Sebab dia berlawan dengan data yang ada. Dia nak cari sangat orang berlawanan dengan data ni. Jadi banyak kan begitu, cari seorang-seorang. Saya dapat dari orang ni, saya dapat pada orang ni, saya dapat orang ni. Akhir kena ke dia di patah sana tu. Akhirnya jabat tanya, bila aku bagi tahu? Tak ada. Habis begitu je. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih untuk semua. Ada peluang lagi kita jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abdul Halim yang Awang Alai Sulong atas ceramah yang menarik disampaikan sebentar tadi. Semoga perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar tadi mampu menyuntik semangat semua untuk mempertingkatkan amalan di bulan Ramadan nanti. Hadirin, sebagai tanda kenang-kenangan, majlis menjemput Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail, diiringi Ustaz Zainuddin bin Latih, Pengerusi Pusat Islam Al-Muntakin untuk menyampaikan cenderamata kepada Ustaz Abdul Halim bin Awang Alai Sulong. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang serta Div-Div berhormat atas penyampaian cenderahati seperti tadi. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Kami mewakili jawatan kuasa majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak. Dan kami mohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Hadirin dipersilakan berdiri bagi menyanyikan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Institut Pendidikan Guru, kami sentiasa bersedia
mengumumkan perarakan keluar Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail dan barisan tetamu-tetamu kehormat meninggalkan majlis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu